Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar reka bentuk dan teknologi tahun 4 bersama Ustazah Is. Kita akan belajar unit 6, reka bentuk pengatur caraan. Tajuk kita pada kali ini ialah menghuraikan masalah menggunakan pseudocode dan carta alik. Adik-adik boleh buka buku teks halaman 83 sehingga 85. Seperti biasa, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Pada akhir PDPC, murid-murid akan dapat yang pertama, menghuraikan satu masalah menggunakan pseudocode dan carta alih. Yang kedua, menilai dan membuat penambahbaikan pseudocode dan carta alih yang dihasilkan. Dan objektif pembelajaran yang ketiga ialah merumuskan pseudocode dan carta alih yang telah dihasilkan. Mari kita lihat pula kriteria kejayaan. Diharapkan murid-murid dapat menilai dan membuat penambahbaikan pseudocode dan carta alih yang dihasilkan. Tahukah adik-adik, kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pseudocode dan carta alih. Mari kita lihat apakah masalah yang dihadapi oleh kawan kita ini. Ya, Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya, bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikehendaki. Mari kita lihat perbualan antara Arif dan cikgunya. Cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul? Cikgunya berkata, tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kita lihat, cikgunya berkata nombor 1 ialah letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, cikgunya berkata, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Okey, itu yang kedua. Dan langkah yang ketiga, letakkan mata pensil secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas. Itu adalah langkah-langkah yang diceritakan oleh gurunya untuk mengukur dan menanda. Jadi, berdasarkan langkah-langkah yang dinyatakan oleh cikgunya tadi, Arif mengajak kawannya Leong untuk menghasilkan pseudocode dan carta alih bagi menyelesaikan masalahnya tadi. Jadi, ini adalah pseudocode dan carta alih yang dihasilkan oleh Arif dan Leong. Okey, kita lihat pseudocode dahulu. Yang pertama, perkataan mula dengan huruf besar dan letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Yang kedua, letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Kemudian buatkan satu tanda dengan jelas dan tamat. Setelah mereka menghasilkan pseudocode, maka mereka menghasilkan carta alih. Carta alih. Mula, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur.
buatkan satu tanda yang jelas dan tamat. Ini adalah pseudocode dan carta alih yang telah dihasilkan oleh Arif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya ialah menilai dan menambah baik pseudocode. Okey anak, adik-adik, apabila siapnya pseudocode dan carta alih, sepatutnya kita perlu menilai dan menambah baik. Kita perlu menilai sekiranya terdapat ralat ataupun kesalahan pada pseudocode yang kita hasilkan. Okay, jadi, kita boleh menggunakan jadual di bawah untuk menilai dan menyemak pseudocode dan carta alih yang dibuat. Perkara adalah kita lihat dulu susunan ya. Susunan pseudocode. Ini pseudocode yang telah Arif dan Leon buat tadi. Pseudocode. Jadi susunannya adalah lengkap dan tertib. Sebenarnya berdasarkan yang langkah-langkah yang dinyatakan oleh Cikgu Arif tadi, sebenarnya pseudocode yang dihasilkan oleh Arif dan Leon ni tidak lengkap dan tertib. Ada satu langkah yang tidak mereka nyatakan. Jadi sebab itu ditanda dengan tanda salah ni ya. Sebab tak lengkap dan tidak tertib. Okay, yang kedua, pernyataan kata kerja pada awal pernyataan. Okey, ini kata kerja. Letakkan. Betul. Mereka meletakkan kata kerja huruf besar dan tebal pada kata kerja. Jadi penilaiannya adalah betul lah sebab mereka meletakkan kata kerja dan kata kerja itu adalah huruf besar dan tebal. Seterusnya perkataan mula dan tamat. Bermula dengan perkataan mula dan tamat. Ya, betul. Mereka meletakkan perkataan mula dan mereka juga meletakkan perkataan tamat. Huruf besar dan tebal. Okey, jadi berdasarkan jadual yang telah dinilaikan ini, berdasarkan penilaian terhadap pseudocode ini, maka terdapat satu kesalahan susunan pada pseudocode yang dihasilkan oleh Arif dan Leon. Sekarang kita lihat pula carta alih. Ada tak kita nak menilai dan menambah baik carta alih yang dihasilkan oleh Arif dan Leon? Okey. Sama juga, kita boleh menggunakan jadual di bawah untuk menilai dan menyemak pseudocode dan carta alih yang dibuat. Okay, perkara dia susunan, samalah tadi. Susunan carta alih ni, langkah dan tertib dia tidak betul. Ada kesalahan. Jadi salah ya. Nanti kita lihat di manakah kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Pernyataan betul, kata kerja pada awal pernyataan ni kata kerja lah, letakkan, buatkan, itu adalah kata kerja. Dan simbol, menggunakan bentuk dan simbol yang betul. Carta alih ni kita perlu meletakkan simbol dan simbol itu mesti betul. Mesti betul menggunakan simbol yang betul. Jadi Arif dan Leon telah menggunakan simbol yang betul. Dan perkataan mula dan tamat. Bermula dengan perkataan mula dan tamat. Betul ni, ada mula, ada tamat dan menggunakan huruf yang besar. Mula ni dan tamat ni menggunakan huruf yang besar. Jadi sama seperti pseudocode tadi, carta alih ni pun mempunyai ralat, mempunyai kesalahan susunan. Okey, kita lihat apakah kesalahan yang telah mereka lakukan. Okey. Berdasarkan penilaian di atas, terdapat perkara yang tidak dipatuhi. Oleh itu, penambahbaikan perlu dilakukan. Bila kita dah nilai dan kita lihat ada ralat, ada kesalahan yang berlaku, jadi kita perlu buat penambahbaikan pada pseudocode tersebut. Okey. Sebelum ini pseudocode yang pertama ya, pseudocode yang sebelum kita nilai. Lihat ya, dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kat sini ada 5 ayat. Dan bila selepas kita menilai ni, kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ada 6. Maknanya Arif tadi telah tertinggal satu langkah. Kita lihat ya. Kita lihat kalau sebelum menilai sudokod yang awal-awal tu sama perkataan mula dengan mula dan letakkan pembaris di atas bahan yang diukur, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Sama. Sini terus Arif buat letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Kalau selepas menilai ni sebenarnya Arif dan Leon tertinggal ayat untuk setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi pembaris. Yang bertanda kotak yang putus-putus ni, ini adalah langkah yang tidak dinyatakan oleh Arif dan Leong, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Itu yang mereka tidak buat ya. Okey. Kemudian letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buatkan satu tanda dengan jelas dan tamat. Ini lihat yang selepas menilai ni kita dah tambah satu langkah kan, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Kita lihat mula penambahbaikan carta alih. Sama juga sebelum menilai tadi, carta alihnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama je, kita kena tambahlah. Setkan nilai kosong pembaris. Ini ya, yang tab warna ni. Ini penambahbaikan yang telah dilakukan, iaitu setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan. Sekarang mari kita merumuskan sudokod dan carta alih. Kita boleh merumuskan sudokod dan carta alih yang dibuat seperti di bawah. Kita mendapati bahawa satu langkah tidak dimasukkan dalam penghasilan sudokod dan carta alih. Tadi satu langkah kan? Hal ini mengakibatkan kesalahan semasa melaksanakan kerja mengukur dan menanda. Oleh itu, kita hendaklah memastikan setiap urutan langkah kerja mengukur dan menanda dimasukkan dengan betul dan tepat dalam penghasilan sudokod dan carta alih. Itu sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap adik-adik faham apa yang telah kita pelajari. Okey, kalau tak faham, tak apa, ulang balik tengok video ini dan boleh bertanya kepada guru.